Saya Muhammad Batu Gajah. Lepas tu Menteri jawab. Terima kasih Tuan Pengerusi butiran 42. Tuan Pengerusi, bukan mudah untuk seseorang menjadi doktor. Kita semua maklum tentang perkara ini. Bertahun-tahun mereka belajar dalam jurusan perubatan. Lepas itu mereka juga terpaksa menjalani latihan sebelum menjadi seorang doktor. Dan kita juga tahu bahawa perbelanjaan untuk menjadi seorang doktor pun bukan murah. Sama ada ditanggung sendiri ataupun ditaja ataupun dibiayai oleh pihak swasta ataupun kerajaan. Tapi masalahnya saya dapati bahawa ramai di antara mereka yang telah mendapat ijazah perubatan itu apabila menjalani latihan houseman, mereka gagal. Mereka gagal di latihan houseman. Apabila saya kata gagal, maksudnya ramai yang tercicir, mereka tak mau, mereka meninggalkan bidang tersebut. Dan ini adalah satu kerugian yang besar kepada bukan saja kepada individu itu, mungkin juga kepada keluarga itu, dan juga mungkin kepada kerajaan yang membiayai pelajaran untuk seseorang yang menjalani latihan houseman. Ada rekod-rekod yang mengatakan bahawa daripada 5 orang doktor pelatih ini, 1 akan tercicir. Ini adalah satu jumlah yang cukup besar. Kalau 1000 orang, 250 orang atau 200 orang akan tercicir, tidak menjadi doktor. Jadi saya nak tahu kenapa perkara ini berlaku di negara kita. Kenapa ramai di antara doktor-doktor pelatih ataupun houseman ini tidak berjaya menghabiskan latihan mereka dan menjadi doktor. Apa sebabnya? Di mana masalahnya? Dan apakah tindakan ataupun langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan untuk memastikan setiap orang yang layak mendapat ijazah kedokteran itu menjalani latihan tersebut dengan sepenuhnya dan akhirnya menjadi seorang doktor, supaya sumber sumber bukan saja dari segi kewangan tetapi tenaga yang kita perlukan itu dapat diguna pakai dengan sepenuhnya. Itu saja Tuan Pengerusi, terima kasih. Ya, Tuan Ketua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan tadi. Ada 12 semuanya, iaitu dari Kuala Kangsar, Kepung, Pengerang, Gopeng, Bagan Serai, Lumut, Bandar Kuching, Pasir Gudang, Stampin, Bukit Mentajam, Papa dan Batu Gajah. Seperti yang dinasihatkan oleh Tuan Ketua, saya akan hanya menjawab perbahasan yang ada kena-mengena dengan butiran Tuan Ketua. Kuala Kangsar tentang latihan, memanglah kita di bawah kementerian sendiri kita ada 3 pusat latihan untuk paramedik. Ini yang kita menggunakan sepenuhnya. Selain daripada itu juga terdapat pihak swasta, kolej-kolej swasta yang juga menggunakan para paramedik. Ya. Selain dan juga untuk doktor, untuk latihan doktor memang kita ada lebih dari 20 universiti awam di Malaysia menganjurkan program ini, program perubatan, dan banyak lagi daripada orang negara yang telah kita iktiraf yang mereka balik. Dan bagi doktor saja setiap tahun hampir kurang 5,000 doktor baru yang balik atau yang telah lulus. Dan bagi houseman, latihan houseman ada 2 tahun, jadi maknanya tiap at any one time dengan izin Tuan Ketua ada 10,000 doktor pelatih houseman. Kepung Tok Menteri, boleh mencelah sikit Kuala Kangsar? Ya. Ini tentang charge pemeriksaan asas medical check-up untuk sebagai syarat-syarat untuk senjata api itu, kerana hospital charge RM1. Adakah perkara ini menyeluruh di seluruh negara ataupun? Ya, ini saya akan dapat jawapan bertulis. Ya. Saya tak tahu, mungkin nampaknya berbeza-beza antara hotel dan hotel lain. Tuan Ketua, Kepung, yang ini berkaitan dengan pertambahan pesakit yang pergi ke hospital kerajaan ataupun klinik
outpatient pun ramai, inpatient pun ramai tuan-tuan. Memang ada kaitan dengan keadaan ekonomi. Mana kalau ataupun kos rawatan di luar daripada fasiliti kerajaan. Jadi waktu mereka datang lebih ramai ke klinik dan memang ada masalah dari segi congestion dan sebagainya. Dan untuk ini tuan-tuan, untuk outpatient kita adakan extended hours klinik yang saya pernah sebut dalam parlimen dulu. Extended hours bagi hospital dan juga klinik-klinik. Lebih daripada 155 hospital dan klinik yang telah ada extended hours. Yang ini yang kita bayar. Kita bayar ni doktor-doktor kita yang ada ke lapangan, mereka pergi bekerja sebagai locum di klinik-klinik yang extended hours ni tuan-tuan. Jadi untuk inpatient memang juga saya tak menafikanlah bahawa kita ada hospital-hospital tertentu yang memang dia punya occupancy rate BOR dia lebih daripada 100 pun ada. Hospital Beranjaya, banyak hospital yang lain yang juga masalah begitu. Sebab itu kita sebab itu dalam hal ini memang kita berusaha mewujudkan berbagai fasiliti, kemudahan klinik satu Malaysia dan juga kita upgrade banyak kemudahan kita, tambah blok dan sebagainya. Dan ini semua memerlukan kos yang tinggi. Tapi untuk pengetahuan umum, kita cuba nak mencapai taraf antarabangsa, iaitu kadar 2.5 bed dengan izin 2.5 bed per 1,000 population. Sekarang kita ada 1.5 bed per 1,000 population. Jadi kita perlu lebih kurang 16,000 katil lagi untuk seluruh Malaysia. Ini keperluan kita lah. Jadi kita akan berusaha tapi dengan limited, dengan peruntukan kebangunan yang agak terhad, jadi kita akan ambil masa yang panjang sikit. Betul. Pengerang, yang bermakna Pengerang, ratio doktor sekarang dah meningkat sedikit. Sekarang lebih kurang 1 kepada 600 population. Jadi dah meningkat sikit. Ya. Dan target kita ialah pada tahun 2020, kita akan mencapai 1 kepada seorang doktor kepada 400 population kita. Tentang separation super klinik yang disebut oleh Tuan Betul oleh Pengerang, memang kita dah ada sebenarnya, konsep itu dah ada, kita dah buat di Malaysia ni. Ada hospital yang kita panggil day care center. Ada hospital yang ada baru ni, saya pergi ke Muar, dia ada dia minta day care center. Di tempat lain, hospital yang besar-besar ni dah ada day care center, di mana kita buat prosedur, buat treatment, jadi pesakit tak perlu dimasukkan ke ward. Mereka diberi rawatan di pusat-pusat day care center ni. Dan memang untuk menyelesaikan masalah congestion dengan izin dalam ward, Tuan Pengurusi, saya minta panggil Tuan Pengurusi. Yang berbuat Timbalan Menteri, boleh saya mencelah? Sekejap. Yang pasal daycare center ni. Yes. Saya nak tanya setakat ni ada berapa yang buat Timbalan Menteri? Oh, that one maklumat saya kena dapat maklumat yang tepat lah. Timbalan datang ke Dewan kata daycare center ada. Sebab rakyat nanti tertunggu-tunggu tapi tak banyak. Jadi saya nak tahu 1 ke 10 ke 100 ke. Terima kasih. Nanti saya bagi akan bagi cara bertulis. Dan kita juga ada discharge lounge tadi betul. Dalam ada tertentu, macam baru ni saya pergi Kelang, ada discharge lounge di mana pesakit yang dah kena discharge tadi betul, dia diubah ke bilik ini dan katilnya akan dipenuhi oleh pesakit lain. Di mana dia tak mana dia boleh pesakit dia tunggu keluarga dia datang bawa dia balik ya. Jadi sebenarnya betul kita sedang berusaha, pihak kementerian sedang berusaha untuk memastikan rakyat kita makin lama makin sihat. Kita tak mahu mereka jatuh sakit dan masuk ke hospital. Jadi kita adakan program NBOS seperti yang disebut oleh Pengarang tadi, NBOS, di mana kita bekerjasama dengan berbagai kementerian. Kita contohnya yang ketara, kita buat tentang prevention. Kita adakan COSPEN. COSPEN iaitu Komuniti Sihat Perkasa Negara. COSPEN ini kita memperkasakan rakyat kita tiap-tiap kampung. Kita sedang berjalan. Ini kita start tahun lepas, tahun lepas, tahun ini dah berjalan terus. Kita latih volunteer atau sukarelawan di kampung-kampung dan juga di bandar-bandar. Sekarang dah ada lebih daripada 14,000 sukarelawan dan mereka, kerja mereka, tugas mereka ialah memeriksa basic, buat screening, betul dengan izin, buat screening. Jadi cek dia punya BMI, body mass index, cek dia punya kolesterol, dia punya glucose, cek blood pressure dan sebagainya. Kalau dia dapati ada masalah,
mereka akan terus rujuk kepada klinik yang dekat ataupun hospital yang dekat. Dengan cara itu, kita cuba nak mengurangkan, buat prevention betul-betul. Prevention is better than cure. Kita tak mahu sampai ke peringkat dapat penyakit stroke, kencing manis dan sebagainya. Itu kita sedang berusaha, dan setakat ini dah lebih hampir 50,000 dah kita periksa di kampung-kampung dan juga di bandar-bandar. Kemudian Tuan Diputua, tentang yang disebut juga oleh pengerang, tentang memanglah kita berusaha untuk meningkatkan, menambahkan lagi KK, klinik kesihatan kita. Klinik di Malaysia tambah dah lebih daripada 250 unit. Juga kita ada mobile klinik. Mana-mana kawasan yang tak ada klinik, kita gunakan mobile klinik. Dan juga kita ada boat klinik tadi betul. Yang mana tak boleh sampai dengan jalan, kita pergi dengan boat. Dan juga kita ada helikopter servis di Sabah dan Sarawak. Goping, betul-betul. Goping tentang jumlah pakar. Jumlah pakar, sekarang ni kita ada 4,063 pakar. Tapi butiran yang terperinci saya tak dapat bagi sekarang. Kita akan bagi kemudian. Dan tentang houseman, tunggu sampai setahun. Tentang pakar. Ya. Kebetulan soalan saya tu, peratusan pengisian kekosongan jawatan pakar tersebut sama ada 80% isi ke ataupun 100% isi. Ini pertama. Yang kedua, berkenaan dengan KPI yang dijanjikan oleh Yang Berhormat Menteri sebelum ini, di mana temu janji berapa sekian lama, temu janji untuk jumpa pakar sekian lama. KPI tersebut, sampai hari ini saya tak nampak ada mana-mana pengumuman secara awam berkenaan dengan KPI tersebut. Bagaimana kita tahu, okey, bila saya nak jumpa pakar neurologi misalnya, appointment, saya pergi ke kaunter, appointment bagi saya 3 bulan. Sama ada appointment itu munasabah ke tidak munasabah? Adakah appointment itu sejajar dengan KPI yang ditentukan oleh kementerian? Ini soalan saya berkenaan dengan pakar. Tadi betul. Mengenai pakar tadi betul. Nak latih seorang pakar, contoh, kena buat masters in, dulu kita buat di luar negara, tapi sekarang kita buat di dalam negara, masters 4 tahun. Kemudian nak jadi pakar lagi, nak jadi neurologi lagi 3 tahun hingga 4 tahun lagi, jadi 8 tahun. Dia makan masa. Dan kadang-kadang bukan memang kerap berlaku di mana bila kita latih elok, dah jadi pakar, lepas tu sekejap dia letak jawatan dan pergi ke pihak swasta. Ada satu kes, saya boleh sebutlah, satu kes, tak mahu sebut nama. Pakar urologi balik ke Malaysia. Lepas 6 bulan dia kerja di kerajaan, jumpa saya, dia kata, Datuk, dia offer di luar sana lebih baik daripada Kementerian Kesihatan, jadi saya buat keputusan untuk nak berhenti. Jadi kes-kes macam ni berlaku. Jadi kita train banyak mana pun, akhirnya dia pergi ke pihak swasta. Jadi walaupun kita akan terus melatih pakar-pakar ni, dan hari ini kita dah ada lebih daripada 1,000 slot atau 1,000 scholarship untuk setahun untuk pakar-pakar kita yang nak buat latihan pakar. Jadi kita akan teruskan usaha ni, dan kita tak boleh duduk begitu saja. Kita akan teruskan usaha ni.